Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam khabar yuk? warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Khabar baik. Macam mana? Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa kita ni. Ya, Lama dah rasa tak jumpa. Tapi ya juga sekali dapat jumpa tu, nak sembang lah kenangan-kenangan kita kan. Betul ya. Elok So, juga. apa ni? Dulu Ha. kerap masuk TV dalam rancangan Pencetus Rumah kan. Hmm. So 2012 dan masa tu 2013. 2013. Okey, branding yang guna waktu tu Piyuyuk. Hmm. Kenapa Piyuyuk? Apa bestnya Yuk tu? Dia ialah nama saya Muhammad Zainuddin. Okey. Jadi masa masuk program tu sepatutnya PU Zainuddin lah. Okey. Dia guna nama kita kan. Tapi boleh pula masa tu Astro kata macam tak komersial sangat kot. Macam tak ngam. Piyu Zainuddin tu tak kena, best. tak best lah. Atau Piyudin ke kan? Pudin. Jadi Pudin. Pudin tak jadinya. Lepas tu dia tanya ada tak nama lain. Saya kata mana ada nama lain. Kalau ada pun nama panggilan dalam keluarga. Yub. Yub ni anak sulung. Maksudnya Yub anak sulung lelaki. Okey. Itu Mana kalau asalnya. anak sulung perempuan? Yung. Yong. Yub, Yung. Okey. Itu asalnya. Tapi kalau orang luar, Aha. dia panggil orang Perak ni, asal lelaki semua Yub. Okey. Walaupun dia anak bongsu pun Yub juga. Yuk je. Dia macam tak apa kena lah. Tapi tak apalah, boleh pakai juga. Yub ni ataupun maksud lainnya abang. Yub, abang. Jadi kalau tak kenal tu dekat restoran tu, Yuk, Yong. Macam tu lah. Teh tarik secawan macam tu lah. Boleh. So, Yuk, Jadi- Piyuyuk. Jadi branding Piyuyuk ni lama juga Sejak daripada tu lah. Terus pakai nama PU Yub. Sampai sekarang tak tanggal, memang itu. Sampai sekarang. Kalau jumpa je, Puyuk macam tu. Puyuk tu. Bawa benar bunyi kan. Ustaz Yub lah. Ustaz Yuk. Ustaz Yub. Tapi sebenarnya malu juga nak guna gelaran Ustaz tu. Kita pun baru nak start. Sebenarnya kan. Tapi tak Tapi, apalah. okey, Kawan panggil. sebab pernah timbul kontroversi lah. Kontroversi, maksud dia kata antara isu yang timbul, dia kata Ustaz pisang goreng. Kan, Ustaz Ya, pisang goreng Ustaz ke? Mi segera. Mi segera. Mi segera. Mi segera. Kalau pisang goreng ni laku Pisang goreng laku. laku. Mi segera. Mi Ustaz segera. Mi segera. Jadi timbul waktu tu Ustaz Mi segera. Timbul daripada rancangan-rancangan ni lah. Imam Muda. Kemudian PU. Lepas PU. Da'i. Lepas tu Ustazah Solehah. Pilihan. Ustazah Pilihan. Solehah pun ada saya rasa. TV Hijrah. TV, Ada juga? Ada. Okey. Itu kita dah pergi part kedua lah. Jadi Jadi tak apa. macam mana nak nak hadap dengan nama tu dan orang masih lagi piu tu kan, walaupun dicop sebagai Mi segera, Ustaz Mi segera. Kebanyakan lah yang masuk program ni memang background daripada sekolah agama lah. Ni ada pengajian ada pengajian yang agama. Dan bukan setakat sekolah je, ada yang menyambung ke universiti dalam negara, luar negara. Ada yang ada ijazah, master, PhD pun ada. ada juga Ada. Maknanya tak adalah dia, maknanya terus keluar sekolah rendah, sekolah menengah tu terus masuk PU, terus jadi ustaz. Tak jugalah. Ya. Maksudnya background dia tu memang disiplin sekolah menengah, lepas tu universiti. Okey. Tapi biasalah netizen ni kan, ataupun masyarakat ni, kita mana nak, orang kata mulut tempayan boleh tutup, mulut orang. Mana nak tutup? Ya, orang nak cakap jugalah. Okey. Imam muda. Tadi cerita PU. Okey. Imam muda pula. Imam Muda sebelum PU. Oh, sebelum? Sebelum lagi. Jadi boleh dikatakan rancangan pertama, rancangan realiti yang pertama atau yang kedua lah. Yang pertama ingat tak apa rancangan apa? Yang pertama Yang Taranum ni. Akademi Quran ke apa? Itu sebenarnya yang pertama tau. Tapi bila Akademi Quran ni, dia masih lagi seolah-olah macam tu TV9
Yes. Quran. Betul. Ha. Tapi dia tak dapat sangat liputan yang meluas lah pasal macam program sekolah. Seolah-olah macam tu. Tapi bila pergi pada Imam Muda, Imam Muda ni dia cetusan daripada Jawi. Lepas tu sangkernai pula dengan Jawi itu mana? Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan lah. Jawi. Dia asal idea dia lah. Idea asal. Kemudian dia bergabung dengan stesen TV. Okey. Boom. Dia meletup. Ya, kemudian dapat liputan pula waktu tu. Itu kira rancangan realiti yang pertama yang dapat liputan luar negara. CNN, BBC masa tu kan, 2010. Saya masa tu pun, yalah kita biasa-biasa je lah. Kita bawa balik daripada belajar luar ni. Tengok rancangan apa benda lah rancangan ni kan. Lepas tu tengok, dia liputan dia dahsyat juga. Jazeera apa semua bagi liputan. Kemudian rancangan tu meletup dan timbullah Imam Muda 1, 2 dan 3 waktu tu. So saya yang ketiga lah. Jeb yang ketiga. Ya, saya yang ketiga. So lupa Jeb panggil Jeb. Jeb. Okey, Jeb. Jeb ni jabar lah. Cuma bila kita buat podcast ni dia kelas sikit. Panggil Jeb Jeb. So kawan-kawan rapat saya dulu masa saya belajar memang panggil Jeb. Kat Tafiz yang rapat lah. Panggil Jeb, dia tak panggil Jabor. Kalau Perak panggil Yop, yang ni panggil Jabor. Saya ni orang panggil Jabor kalau orang Perak. Jadi Jeb lah. Okay. Jadi mana ke kita cerita tadi? Imam Muda meletup. Imam Muda tu meletup rancangan tu. So saya accidentally masuk jugalah. Accidentally tau. Bukannya berancang. Accidentally, okay. Pasal hantar student. Waktu tu hantar student buat masuk audition. Sekali kita pun sebelah kaki jugalah. Langkah jugalah ke kanan. Dapat. So sampailah masuk. Yang student hantar tu dapat ke tak? Dapat juga. Dapat juga. Top 25. Ada 2 orang dapat top 25. Tapi bila pergi top 10, cikgu dia lah pergi. Korang duduk dan diam. Itu masa rancangan muda. Masa tu di mana yang kata hantar student tu jadi cikgu ke ustaz ke pensyarah ke mana? Masa tu saya bertugas sebagai penolong pensyarah di Kolej Islam Darul Ridwan. Maknanya kerja dahsyat dah masa tu. Dah pensyarah lah. Kita pun dah belajar lah. Maksudnya memang orang dah panggil ustaz dah pun sebelum tu kan. Cuma ialah baru nak start. Macam tadilah Piyu cakap tadi kan. Baru nak start dalam bidang akademik. Baru nak bentang paper, presentation dekat macam-macam lah. Conference lah, apalah. Lepas tu macam-macam. Dunia akademik punya cerita ni. Tapi bila saya diberikan tugas oleh waktu tu Allahyarham Datuk Husin. Yusof Husin. Allahyarham lah dia. Dia ni rektor. Dia kata, dia tengok saya dah terlibat penggambaran kan. Kita ada buatlah beberapa penggambaran di KISDA, Kolej Islam Darul Ridwan waktu tu. Sekarang ni Universiti Sultan Azlan. Dia kata, bagus, cuba kau handle. Boleh tak Ustaz Jabar handlekan program ni? Nanti stesen TV nak datang buat penggambaran di tempat kita ni. Okey, boleh. Saya kata boleh. Saya setting. Hantar student sekali. Itu daripada situlah. Penerbit tu kata, kenapa Ustaz je tak masuk? Umur Ustaz berapa? Saya 28, waktu tu 28. Masuklah. Bukannya ni kan. Okey, saya try. Pak nama lekat lah. Jadi, itu asal-usul Imam Muda. Dan lepas daripada itu, Piyu pula. Piyu. Pencetus umat. Ini Imam Muda 3 musim. 3 musim je. 3 musim. 3 musim. Sebab waktu tu, ini sikit lah cerita kenapa sejarah berlakunya Piyu tu. Sebab dalam Imam Muda, ialah hasrat dia untuk melahirkan imam-imam sebagainya yang boleh berdakwah. Cuma ada benda yang saya tak setuju. Nak tahu tak apa benda tak setuju tu? Mesti nak tahu. Jadi benda yang saya tak setuju tu, rancangan ni, skema dia. Apalah cerita ni? Tak apa. Okey. Perkara yang saya tak setuju ketika penggambaran tu, rancangan ni sebiji ditiru Akademi Fantasia, AF. So, rancangan AF, dia maksudnya peserta tu, finalis tu dia simpankan ataupun diletakkan dalam sebuah banglo, dikuarantinkan. Dikuarantinkan dalam banglo. So sebelum berlaku PKP, kami dah kuarantin dulu dah. Sebelum PKP.
So, dikuarantinkan di dalam tu selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi, tak dibenarkan kita phone keluarga tau, kecuali seminggu sekali, itu pun dipantau oleh Bonzer lah, apa dia panggil escort kan. Escort. So, kami kata saya setuju lah sampai akhir rancangan saya kata, saya tak setuju tiru 100% rancangan AF dan tak boleh berhubung dengan keluarga. Sedangkan kita boleh berhubung. Kita bukan penjara. Kita sepatutnya boleh berhubung lah. Yang ni ada, saya waktu tu ada 2 anak. Seorang isteri waktu tu. Kita pun ada mak ayah. Kan? Waktu tu yang kita nak berhubung. So tak dapat, orang kata, kebebasan lah. Jadi seminggu sekali tu saya ingat hari Jumaat kot. Itu kena telefon pun dia orang duduk situ. Macam mana kita nak ni kan. Jadi itu pengalaman waktu tu saya cadangkan kepada pihak penerbit waktu tu, apa kata selepas daripada ni jangan lagi dikuarantinkan. Dan rancangan tu kalau boleh tak perlu lagi recorded live. Rancangan tu biarlah buat secara langsung. So isu dia nak kuarantin tu pasal tak nak bagi maklumat tersebar. Siapa peserta yang terkeluar, tersingkir sebagainya kan. Jadi dia buat recorded live supaya media dan akhbar ni akan bagi publicity lah. Tapi kalau saya kata kalau itu masalahnya, apa kata buat live saja daripada musim pertama sehinggalah musim akhir. Kan? Jadi alhamdulillah tercetusnya pencetus Umar tu. Okey, jadi mana selepas program Imam Muda, saya pula PU. uji bakat. Yes. PU musim yang pertama. Masa tu saya ingat uji bakat tu. Buat kat The Mines kan? Dia ada banyak tempat. Ke hotel. Dia banyak tempat. Okay. Ada beberapa negeri lah. Ada kawan kata, jom kita pergi yang Kedah. Kat Kedah pun ada. Tu Terengganu. Beberapa tempat lah. Dia ada Pantai Timur, ada Utara, ada Selatan. Tapi saya pergi ni yang last. Dekat dekat Astro sendiri. Dekat Bukit Jalil. Saya pergi yang last. Jadi, so buat kat Bukit Jalil tapi penempatan di The Mines. Penempatan ni bila dah terpilih. Ingat uji bakat. Uji bakat dekat Astro Bukit Jalil. Tapi bila dapat dekat kuis. Kami dekat kuis. Penginapan semualah. Waktu persembahan tu pun dekat kuis juga kuis juga. So masa rancangan PU ni, apa benda yang something yang tak boleh dilupakan lah. Maknanya suka duka. Yang kalau imbau itu keluar dulu. Macam saya Imam Muda tadi nak berhubung keluarga lah. Tapi rasa masa PU ni dia ada sikit kelonggaran. Betul. Tempoh sama 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. Cuma kelonggaran mungkin sebab daripada cetusan Abang Jeb tadi lah kami boleh bawa telefon. Maknanya boleh berhubung dengan keluarga bila-bila masa pun boleh. Lepas tu seminggu sekali family boleh datang tengok live persembahan kita tu. Kemudian 5 orang kalau tak silap saya dibenarkan masuk untuk tengok tu lah dalam studio. Lepas tu dibenarkan bermalam. Selepas habis program tu boleh bermalam lah dengan isteri, dengan keluarga. Mana dia bagi penempatan kita sendiri ya? Itu sendiri. Itu pandai-pandai sendiri. Carilah homestay ke hotel ke apa ke. Okey lah, kira dapat melepaskan kerinduan tu kan. Tapi kalau dari segi umur pula, Imam Muda saya rasa lebih muda. Betul, sampai 30. 18 tahun hingga 30 tahun. Pencetus Umar? Kami dulu 18 tahun sampai 40. Maksudnya ramai yang berumur juga. Banyak yang masuk PU ni kebanyakan yang dah berkeluarga. Yang dah berumur dan juga yang dah memang. Yang paling tua waktu tu siapa? Masa batch saya tu musim pertama PU Syahul. Maknanya dia 40 lah. PU Syahul masa tu umur dia 38. 38 dan rumah dia pun 3 waktu tu. 3 orang masa tu. Anaknya pun tak silap saya 9 lah. Dan masa dia dalam PU tu ada seorang isteri dia melahirkan anak. Seingat saya lah kami. Siapa juara time tu?
juara Piu Hafiz. Piu Hafiz. Piu Hafiz. Dengan katanya masa dia beat juga dengan Piu Yuk. Piu Hafiz ni memang beat top 3 ke top 4 untuk pergi ke tu kan. Jadi macam mana? Dia Apa kekuatan Imam Muda Hafiz dan apa kekuatan Piu? Piu Hafiz. Piu Hafiz. Piu Wallahualam apa ni. Saya tak tahulah sama ada markah saya dengan dia tu ni ke tak, tapi pada saya layaklah dia dinobatkan sebagai juara, kemudian ataupun Piu Syahul, dia memang seorang tok guru. Dia tok guru dah. Dia tok guru, dia dah ada Maknanya bukanlah cikai-cikai tak tahu apa, tak tahu hala ni yang masuk Piu ni. Bukan kaleng-kaleng. Pasal nak glamour je ataupun tadi tu saya guna istilah pisang goreng. Kan? Pisang goreng laku. Rupanya memang dia orang ni dah latar belakang bidang ilmu lah. Dahsyat dah. Dah memang penceramah dah. Cuma bak kata Piu Syahul lah, dengan platform TV ni dia dapat kembangkan lagi dakwah tu ke peringkat yang luas lagi lah. Seantero Malaysia, malah Nusantara lah. Sampai ada rancangan dakwah Nusantara. Ada da'i Nusantara ke selepas daripada tu? Ada Sebab yang liputan dia tu liputan dia tu Indonesia, Brunei, Singapura. Buat dekat Indonesia kan? Buat kat Indonesia, betul. Sebab daripada rancangan-rancangan reality macam ni lah. So, pandangan Piu Yuk. Pandangan yuk. Jap. Okey. Rancangan ni macam mana? Kalaulah saja ataupun ada yang sanggup sponsor, apakah perlu diteruskan? Macam rancangan Raja Lawak. Macam Raja Lawak kan berterusan sentiasa ada. Why not rancangan yang berorientasikan Islamik ni diteruskan? Dan kenapa kena teruskan? Isu dia memang isu sponsor ni lah. Kalau rancangan yang berbentuk hiburan lah, itu banyak pula sponsor kan. Tapi kalau yang realiti agama ni kurang sikit. Dia ibarat macam podcast kita ni lah. Kalau ada penaja, laju sikit lah. kan? Rancangan memang bagus, pengisian bagus. Semua bagus lah. Jadi nak cari orang-orang yang sanggup menaja. Masa zaman Piu Yuk tu siapa taja? Syarikat apa? Seingat saya lah Tapi kalau boleh sebut ke Boleh, tak masalah. Tapi kan rasa macam janggal jugalah. Sebab masa dia nak launchkan program tu, dia panggil PC press conference untuk mencetuskan program tu. Saya tengok ada satu meja tu dipenuhi dengan Chinese lah. Jadi masa tu kami pun tanyalah dengan pihak Astro kan. Tu siapa? Dia kata tu penaja. Kenapa rancangan agama pula penaja dia Cina pula? Dia kata tu penaja. Daripada mana? Harwani. Pati ikan Harwani. Itu penaja utama? Itu penaja masa tu. Dia taja, tak silap saya lah, berdasarkan apa diceritakan oleh Astro ni, 500,000, maknanya tak besar lah. Tapi dia yang berani taja masa tu. Okey. Tak ada lagi, penaja-penaja lain ni tak ada lagi. Dah bila program tu meletup, barulah musim kedua, Prudential Takaful. Prudential BSN Takaful pula yang dia penaja utama lah yang tu. Masa tu baru besar sikit lah penajaan dia. Masa musim pertama mungkin penaja-penaja ni pun boleh. Sebab rancangan baru. Boleh dia macam pilot project macam kita juga sekarang ni lah. Ini tak ada penaja lagi kan? Tak ada penaja lagi. Kita sudah jadi penaja ni. Jadi kita buat nak war-warkan jugalah. Zaman saya, disebabkan mungkin luck lah. Daripada impact musim 1, Muhammad Ashraf menang, dapat liputan. Penajaan dia kuat juga tau. Musim 1 kuat. Kemudian musim kedua Imam Muda Hassan pun kuat juga. Jadi satu tu tak silap saya Band Islam dah taja. Yang kedua tu paling clear lah Band Islam taja. Kemudian ketiga pun Band Islam. Itu penaja utama. Harwani pun ada juga penaja. Dia jadi penaja nombor 2, nombor 3 lah. Banyaklah waktu tu Harwani, lepas tu saya ingat yang perfume ni. Ada berapa juga, lepas tu tak minyak minyak dia ni. Ada penaja utama, penaja ada bersama penaja yang kecil-kecil tu.
ikutlah bajet. Jadi waktu tu alhamdulillah rezeki saya tu ramai pula penaja waktu tu kan. Kemudian yang jadi hosting, yang jadi orang kata broadcasting satu je lah. Broadcasting satu. Cuma yang rezeki lebih pada musim kedua. Musim kedua tu Jawi dengan Astro tu memang very close dan kuat. Dia dapat banyak rancangan dan tajaan daripada seluruh wilayah tu. Yang ketiga tinggal Astro je. Zaman saya tu kan broadcasting je tinggal. Jadi itu penajaan lah. Penting juga. Masa tu juara kan? Alhamdulillah. Accidentally juara. Juara? Juara. Wow. Asyik tu Ada ramai juga yang kadang datang jumpa saya. Apa ni, Abang Jeb dulu Imam Muda kan? Siapa juara time tu? Kan? Tapi masa tu macam mana nak tu nak explain tu. Tapi saya kata yang depan ni lah. Juaranya. Yang depan ni lah. Oh, kami masa tu tak tengok lah. Yang kami tengok musim 1, Alamak. musim 2. Kan? Yang ketiga tu kami tak tengok. Macam mana, kecil hati tak? Biasa, saya biasa. Pasal memang kita dah tahu. Jadi satunya kita tahu tu bukan pasal apa. Pasal disiarkan, recording live tu dibuat sebelum. Jadi siaran banyak dalam bulan Syaban dan bulan Ramadan. Final tu bayangkan dah 10 akhir Ramadan. Jadi kita punya expectation kita dah boleh agak lah. Kita boleh agak ya Ramadan. Tarawih kan. Time keluar pula. Lepas maghrib, lepas isyak macam tu lah. Memang orang tarawih time tu. Jadi kita tak ada pelik sangat lah. Yang paling penting, juara. Rezeki. Apa hadiah dia masa tu? Alhamdulillah agak. Rezeki banyak. Pasal, yelah rezeki. 100,000. 100,000. 100,000 lah. Masa tu 100,000 dan ditambah lagi hadiah-hadiah lain adalah hadiah kecil, penajaan. Cash, duit 100,000. Cash duit 100,000. Masya-Allah. 100,000. Masa tu kita 100,000. Wow. Macam tu lah kan. Rezeki lah. Yalah. Belajar, daripada belajar, gaji, makan gaji. Tiba dapat yang macam tu. Okey, apa? Tapi tak adalah. Apa jadi? Apa yang jadi yang 100,000 tu? Bukan apa jadi 100,000 tu, itu tak payah tanya aku. Itu jadi, biasanya jadi tahi. Apa jadi selepas dah juara? Okey. Jadi sebelum tu tanya saya dulu nombor apa? Yuk juara kan waktu tu kan? Allah. Dah top 3 beat pula tu? Bukan juara lah. Nombor 3. Nombor 3. Mana top 3 hebat lah. Tapi tak apa ke Bersaing. kita berduet ni? Juara dengan nombor 3. Pernah sekali. Masa musim PU yang keberapa tak? Tiba-tiba pula production panggil semua juara-juara. Ingat tak? Ada juara dia panggil. Juara Imam Muda dan juara PU. Musim tu, tapi PU musim tu musim ketiga kot masa PU Said. Okey. Dia PU berapa? 4? 3 lah. PU Said. Jadi dipanggil semua juara tu sampai ada yang buat apa, ini nak lawan balik ke? Nak battle ke kan? Saya kata, tak tahulah, kita pergi lah. Rupanya bukan battle. Dia acak-acak je masa first episode tu kan. Apa soalan ni? Apa jadi selepas dah menang? Baguslah. Satu, yang penaja saya tu tadi, Bank Islam tu, dia kontrak tau. Dia kontrak dengan kita. Sepatutnya setiap tahun. Tapi kontrak tu berterusan sehingga tahun 2000, daripada 2012 sampai 2019 macam tu lah. Kontrak dengan Astro ke dengan Tak, dengan Bank Islam. Dengan Bank Islam. Dengan Astro 2 tahun je. Ialah rancangan biasa-biasa lah kan. Tapi tak ada satu perancangan yang saya, maksudnya macam Nabil dapat, Raja Lawak dapat kan. Tapi kita rancangan bersama tu banyak lah 2 tahun tu. Cuma Bank Islam memang dia ambil. Dia ambil kita sebagai macam speaker lah. Sertai mana-mana event yang dianjurkan oleh Bank Islam seluruh Malaysia. Itu yang non-stop tu. Daripada 2012 sampai 2019. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, dakwah kita tu macam, yalah, kalau nak ceramah negeri orang ni, kena tauliah. Tapi disebabkan nama Imam Muda tu, boleh
Masa tu Boleh bawa lah, boleh bring up lah masa tu. Masa tu. Boleh bring up lah nama Imam Muda tu masuk Johornya, masuk Sarawaknya, Selangor tu merata-rata lah. Dengan hanya tauliah khas. Kadang-kadang tauliah mulut je waktu tu. Sebabkan nama tu, ialah, dan tak ada isu sangat lah tentang isu tauliah ke apa. Jadi itu satulah. So dakwah tu jadi mudah. Ceramah ke, event ke. Jadi tak ada masalah apa sangat lah. Waktu tu lah. Bagaimana dengan Khoje? Itu. Ini sedih. Kita dalam dilema. Sedih pula. Sedih. Dilema lah. Sebab kita dah berkhidmat, mengajar, bidang yang kita minat, mengajar ni. Tiba-tiba kita perlu buat pilihan. Cik tanya kenapa kena buat pilihan? Kenapa? Pilihan tu sebab jawatan yang sama dimiliki juga oleh orang lain. Staf yang lain pun ramai juga yang jawatan pensyarah ni kan. Jadi cuma kelebihan tu dapat kat kita. Kelebihan tu kenapa? Pasal kita dapat jemputan lah. Saya dapat jemputan, saya percaya Yuk pun sama juga. Dapat jemputan tu banyak sangat. Sehingga kan kita tak banyak masa lah di college. Kita tak banyak. Kita banyak luar. Cuma saya pandai lah adjust tu. Dari sudut timing timing kelas tu, semua tu kita dah adjust. Bagi penuh lah. Baru saya keluar. Tapi gaji yang sama kita dapat. Tapi kelebihan yang lebih daripada orang lain. Jadi saya boleh bertahan sampai 2 tahun je. Saya sendiri muhasabah balik. Saya kata, kalaulah saya ada rezeki yang banyak di luar, dengan ceramah je waktu itu, saya ingat pendapatan pun lebih lah daripada yang dapat di itu kan. Bukanlah pasal pendapatan saja. Dan kita fikir, bagi peluang pada orang lain, ambil jawatan ni. Dan diorang pun berebut nakkan jawatan saya tu. Kan? Bayangkan pensyarah yang permanent. Pensyarah tetap. Yang lain tu kontrak lagi. Jadi saya kata, tak apa, saya nampak clear. Walaupun, ialah pada peringkat awal tu, mak ayah pun kata, kau dah kerja okey lah. Buat apa nak ni kan. Masuk pakcik sendiri, pakcik-makcik semua kan. Kenapa nak berhenti? Pensyarah tu dah okey. Dalam masa yang sama. Gomen lah masa tu. Masa tu gomen. Gomen lah kan. Pergilah. Sambil pensyarah tu, Sabtu Ahad ke, pergi tempat lain. Dia bagi cadangan kan. Tapi saya kata, 2 tahun saya tak ada keluar ke mana-mana. Daripada 2012 sampai 2014 saya masih servis lagi. Tapi dalam tempoh tu juga saya muhasabah fikir. Saya kata bolehlah kot saya dah buat keputusan. Dan penyebab keputusan saya ni ada beberapa orang. Pencetus kepada kenapa saya boleh berhenti komen ni. Nak suruh tanya ke apa? Cik tanya. Siapakah dia? Pertama, tokoh yang suruh saya berhenti. Dan lepas ni saya tak tahu juga, Yuk, siapa dia yang suruh berhenti kan. Orang yang suruh saya berhenti ni, pertama, Azizan Osman. Doktor Azizan Osman. Yang masa tu ni. Okay, so daripada situ dia kata, okey lah. Tak ada okey lah, di luar ni boleh dapat lebih daripada yang tu. Pernah jumpa dia lah, pernah ikut training dia. Dia orang pertama, Azizan Osman. Yang kedua, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia pun ada pengalaman sebagai pensyarah dan dia pun kata dengan bekerja sendirian berhad ni, kita sendiri ni, insya-Allah kita lebih bebas dan kita boleh mengeluarkan lebih jauh lagi idea-idea dan rezeki pun semakin melebar. Zulkifli Osman. Dan yang ketiga, Profesor Muhaya. 3 orang ni pencetus yang sangat kuat lah. Kenapa saya keluar. Dan diorang pun mentor dalam Imam Muda. Ini semua mentor ni. Kecuali Azizan Osman lah. Azizan Osman saya jumpa di luar, di tempat lain. Yuk pula kenapa? Daripada saya dengar sebelum ni katanya menikahkan orang. Kan? Qadi apa semua ni. Macam mana sebagai qadi, naik qadi lah. Ataupun pengurusan nikah kahwin ni kan. Boleh pula tinggalkan bidang tu dan terjun dalam bidang dakwah sepenuhnya. Masya-Allah. Saya bertugas di Jabatan Agama Islam Perak. Jaib. Perak jugalah. Di masa saya masuk program tu, saya di Kompleks Islam. Di HQ lah, HQ Jabatan Agama Islam.
Masa tu di bahagian pembangunan keluarga. Bahagian tu kira orang selalu sebut bahagian nikah kahwin lah. Dan berbagai-bagai posisi saya inilah ada pernah jawatan tu jawatan ni macam tu lah. Tapi sebenarnya kalau dari segi sebutannya tu Timbalan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Negeri Perak. Kira dalam jabatan tu nombor 2, Ustaz? Timbalan Bukan, pendaftar? bukan dalam jabatan agama. Kalau macam di pejabat agama daerah, kira besar lah sikit pangkat tu. Kira nombor 2 lah, nombor 2, nombor 3 macam tu lah. Tapi kalau pergi ke HQ, jauh lah. Kan, lepas tu, itu sebenarnya bertugas di pejabat, dia kurang menikahkan orang ni, kurang. Yang banyak ni, yang orang selalu panggil naib kadi atau penjuru nikah ni, itu jawatan dia penolong pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam. Itu yang ada di karya-karya di mukim-mukim ni. Itu yang banyak nikahkan orang. Kami ni lebih kepada pejabat lah. Tapi ada juga pernah atas nikah permintaan atau permintaan ataupun ada kes-kes yang tertentu lah. Macam orang menikah pejabat, adalah sebab-sebab kenapa dia menikah di pejabat kan. Lepas tu bila saya masuk program tu, keluar program tu saya ambil cuti dulu 6 bulan tanpa gaji. Pasal bila tengok jemputan banyak ni kan. Jadi ambil cuti 6 bulan tanpa gaji, layan semua. Jemputan ceramah ni memang penuh lah. Okey, bila dah habis cuti 6 bulan, saya pun nak masuk kerja balik. Tapi saya tengok jemputan banyak lagi. Banyak lagi? Banyak lagi ni macam mana ni? Sehari tu sampai 5 tempat? Dia boleh pergi sampai yang setakat ni lah rekod yang pernah saya ceramah satu hari 6. 6 ceramah. Tak ada ke orang Perak kata ada Abang Tebin? Tak ada? Mangkor. Ada satu malam tu sampai 3. Lepas maghrib ada kuliah maghrib, lepas isyak tu forum, lepas tu pukul 11 tu ada pula lagi. Tapi itu dekat karnival. Sebelah tu boleh ceramah lagi? Karnival kan habis lambat pukul 12. Dia pun dah susun ni persembahan nasyid apa semua. Pukul 11 tu yang paling banyak lah. 3 ceramah dalam satu malam. Okay, lepas tu saya nak ambil lagi cuti. Nak sambung lagi cuti. Masa tu bila dah mohon cuti apa semua, jumpa dengan pengarah Jaid masa tu, Datuk Yusof kan. Jadi antara dia punya kata-kata tu yang menyebabkan saya bila fikir balik, macam Jeb tadi lah kan. Bila fikir balik, takkan aku nak macam ni je kan. Jadi saya ambil keputusan berhentilah. Ayat dia kata, Mika nak kerja ke nak cuti katanya. Kan? Nak kerja ke nak cuti. Jadi kita tengiang-ngiang ayat dia tu kan. Macam tadi juga bahasa tadi nak kerja ke nak cuti. Kalau kabur dengan mak ayah kita ni memang marah lah kan. Dah helok kerja government, berhenti buat apa kan. Memang itulah kebanyakannya. Nasihatnya supaya jangan berhentilah kan. Dah dapat peluang kerja government bukan senang. Tapi dah kita ambil keputusan itu dan kita pun istikharah pun dah macam tu. Beberapa orang jugalah. Yang itu tak payah tanyalah siapa. Siapa pencetus? Mesti ada pencetus dah. Tak kan kata jangan tanya. Jangan tanya. Tapi ada jugalah beberapa orang siapa yang dia? Yang pencetus kuat tu. Bukan senang keputusan dah servis agak lama. Tapi di Jabatan Agama Islam. Yang saya ingat saya pun ustaz-ustaz jugalah. Ustaz-ustaz yang dah buat sendiri ni. Dia kabur di luar ni lagi banyak. Rezeki lagi luas. Lagi luas lagi. Jadi Piup sekitar dalam second yang nak tutup ni. Dalam beberapa detik. Nak habis dah? Kira nak habis dah. Dah tak sedar Agaknya rancangan ni macam mana? Rancangan realiti ni mau tak kita cadangkan kepada di luar sana supaya diteruskan rancangan realiti ni dan kita juga sarankan pada mana-mana penaja. Sebab hari ni mungkin orang tak pergi kepada radio TV sangat, tapi banyak hidangan dalam social media macam kita duk buat ni podcast.
Kan, Jadi podcast. taja yang kita ni lah. Kita pun nak menyarankan lah orang di luar sana kalau dapat kita nak buat konsep macam ni, podcast ni berterusan. Tapi kita bukan berdua je kan, kita akan Kita akan ada panggil tetamu, tapi kos sekarang ni boleh berdua je lah. Kalau kita ada tetamu, kita boleh lah bagi sikit kan, hadiah kalau ada tajaan yang bagus. So 3 orang, sedap sikit lah perbincangan dia. Dan tema kita, tema kita lebih kepada suka dan duka. suka duka. Suka dan duka sepanjang plot travelog kehidupan kita lah. Bermula apa saja, suka duka. Hitam putih ke, suka duka ke, pahit manis ke. Yalah, hidup dalam ni hidup memang tu. dua tu je, suka duka. Tak ada orang yang sepanjang masa suka je. Macam lah disebut syaqiyun am sa'id. Syaqiyun Tapi am kan, sa'id. penaja, cara kita nak tarik dia orang ni nak menaja kita kan, mesti dia tanya apa yang saya dapat. Kalau saya tanya, impact dia besar. Bila mana tontonan tu, rating tu semakin tinggi, dan kita mengharapkanlah yang akan tonton pilot project kita ni, berikanlah sokongan dengan subscribe YouTube kita dan follow dan tap screen guys. So bila banyak rating ni, insyaAllah lah, paling tidak dalam social media kita ni akan diketengahkan dan akan mendapat liputan. Dan insyaAllah kita niat satu je, dakwah ini menerobos seluruh pelosok alam, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita jumpa pada next. Jadi itulah kita punya apa tadi, konsep konsep suka duka. Suka duka, hitam putih, Jeb, Yop. Yop. Ya.